Hak ni benda hak yang segera, mi segera. Kan? Atas muka bumi ni banyak tuan-tuan, mi segera, ada apa lagi, bubuk segera. Macam-macam benda segera. Macam-macam benda hak yang segera. Tapi tuan-tuan, mi segera ni saya nak komen sikit lah. Jangan kita anggap dia makanan hak yang lekeh, dia makanan budak cerdik. Percaya tak tuan-tuan? Maggi ataupun apa-apa jenis makanan ringan ni, makanan budak cerdik. Buktinya apa? Tengok. Anak-anak kita yang berada di asrama penuh, anak-anak kita yang duduk kat universiti, masa tengah bulan, pak pun kering masa tu. Telefon pak, minta duit pak pun kering. Nanti tunggulah lagi 2-3 minggu lagi, masuklah. Tuan-tuan, masa tu budak-budak universiti, nak masuk universiti ni bukan jalan-jalan, tuan-tuan. Nak masuk pondok pun lah ni. Nak masuk pondok pun dia ada muqabalah, ada apa ni, temu duga. Kalau andai kata fail temu duga, nak masuk pondok bukan macam dulu, tuan-tuan. Dulu kalau nak masuk pondok, orang hak yang tak lulus sekolah menengah, dia akan pi ke pondok. Hampir pondok lah. Tu nilaian sekolah pondok dulu. Tapi tidak sebagaimana waktu sekarang ni, tuan-tuan. Nak masuk ni, okey, Tok Guru Pondok kata kami nak 100 orang lah. Hak yang mai temu duga 500 orang. Tu dah. Lah ni, tuan-tuan. Okey, jadi, tuan-tuan, nak masuk universiti, apatah lagi. Memang payah lah. Dengan apa ni, grade, apa ni, pangkat 1 lah. Lepas tu nak kenal 8A, 9A. Tapi, tuan-tuan, masa tengah kerit, Maggi juga hak yang dicari. Maggi juga. Dia pergi buh dekat dalam apa ni, dalam mangkuk apa, buh ngayak panas. Makan Maggi. Budak mana? UIAM. Budak mana? UKM. Budak mana? Insan ni lah. Budak mana? Budak UUM. Jangan main-main, tuan-tuan. Mi segera. Makanan budak-budak pandai. Okey, tahib. Jadi, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Yang mana manusia itu tadi sangat suka dan juga sangat gemar kepada al-ajilah, benda yang segera. Apa dia benda segera yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan? Al-ajilah, benda segera yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah dunia. Sememangnya, tuan-tuan, apabila kita berusaha di atas muka bumi ini, maka dia punya hasilnya serta-merta. Misal, kita kerja, tuan-tuan, kita kerja. Dulu, sebelum daripada kita masuk kerja, telah pun dijanjikan. Hang punya grade, sekian-sekian, dia punya gaji dia. Jadi, tiap-tiap bulan, tuan-tuan, 21 sampailah 30 hari bulan, kita pergi dekat ATM 1,800. Itu al-ajilah. Kita kerja, dapat dia punya hasil dia. Kita kerja, kita kumpul, dapat banyak, tuan-tuan. Ni al-ajilah. Benda dunia merupakan satu benda yang segera, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ini manusia, kata Allah, yang mana mereka sangat gemar kepada perkara al-ajilah, perkara yang segera, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan, kata Allah, wara'ahum yawman thaqila. Yang mana di belakang mereka itu tadi adanya satu hari yang amat berat untuk ditanggung oleh manusia. Bilakah hari tersebut, tuan-tuan? Hari tersebut adalah hari qiyamah. Hari tersebut adalah hari mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kita mau satu kehidupan yang stable, tuan-tuan, ni makna wasatiyah. Sebab itu kalau kita maknakan apa makna wasatiyah, wasatiyah ni dia ada macam-macam makna, tuan-tuan. Di antara makna wasatiyah itu tadi keseimbangan. Itu makna dia wasati. Sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatiha atau kama qala Rasulullah. Sebaik-baik perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertengahannya. Tapi kena ingat, tuan-tuan, makna sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya itu tadi adalah merujuk kepada perkara-perkara selain daripada perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, menutup aurah itu tadi wajib hukumnya. Menutup aurah wajib.
Bagi perempuan dia tak boleh menampakkan dia punya susuk tubuh dia. Maka jangan dia pi ambil pula tuan-tuan. Makna wasatiyah dia kata 50-50. Tak faham dia kata. Dia pun pakai sekerat-sekerat. Tudung pun sekerat, baju pun sekerat. Pasal apa? Wasati dia. Bersederhana. Bukan had tu yang dimaksudkan sebagai bersederhana, tuan-tuan. Ianya mempunyai skop yang lebih luas lagi yang dimaksudkan sebagai wasati. Malahan, tuan-tuan, ada ulama yang menyatakan wasati di dalam agama Islam itu tadi adalah al-itqan fil Islam. Iaitulah bersungguh-sungguh di dalam kita mengamalkan setiap daripada ajaran yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tayyib tuan-tuan. Tadi kita cerita berkenaan dengan kehidupan manusia dan manusia dia ada kehidupan yang satu lagi iaitulah pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Manusia dia suka kepada benda-benda yang segera iaitu benda-benda dunia. Sehinggalah tuan-tuan manusia itu tadi dia mengabaikan kepada kehidupan akhirat dia. Makanya tuan-tuan ini merupakan satu kehidupan yang tidak stabil. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam menerangkan arti kehidupan kepada manusia ni tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar kata Allah. Dan ada di antara manusia itu yang mana mereka minta dengan Allah Subhanahu wa taala dua perkara tuan-tuan. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami minta satu kehidupan yang serba baik dekat mana atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa fil akhirati hasanah dan juga kebaikan kehidupan di negeri akhirat. Wa qina azaban nar dan lepaskanlah kami daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana satu kehidupan yang seimbang itu tadi tuan-tuan? Di atas muka bumi itu tadi ia cemerlang. Dan juga demikian juga ketika mana nanti ia bertemu dengan Allah sebagai hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ada orang yang menyatakan bahawa kami tak berapa nak sempat nak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Atas alasan apa yang menyatakan kita ni tadi tidak sempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita sebut awal-awal tadi tuan-tuan. Pentingnya bagi kita ni mengaji ilmu agama tuan-tuan. Penting sangat-sangat. Supaya apa? Kita tidak jadi manusia yang jahil. Manusia jahil ni tuan-tuan dia merupakan insan yang fajir kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dia fajir? Fajir adalah manusia yang jahat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan rida diri kita ini tadi sebagai orang yang jahil. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hendaklah kalian menjadi musuh kepada kejahilan kata Sayyidina Ali. Sebabnya tuan-tuan, kejahilan ni selalu dia melakukan perkara-perkara yang di sebaliknya. Sebab itu wahyu pertama yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah dengan nama Tuhanmu kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Seorang ulama di Mesir Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi ni tuan-tuan, beliau ni boleh digelar sebagai mufassir pada abad ini. Mufassir apa dia tuan-tuan? Ulama tafsir pada zaman kini. Sebabnya tuan-tuan, dia ni hafai setiap daripada kitab-kitab tafsir dia duk hafai tuan-tuan. Dia hafai semua sekali. Kita jangan kata kitab tafsir tuan-tuan. Baca kuliah ayyuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum waliyadin tu tak jumpa. Tuan-tuan. Sebab tu saya tuan-tuan, kalau jadi imam tarawih, saya akan bawa juzuk berapa tu? Juzuk 14, 15, juzuk 20. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang kata, "Woi, ustaz bawa pi jauh sangat tu."
14, 15. Nak buat macam mana lah. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita bawa ayat yang bawah-bawah ni kena tak jumpa jalan keluar, malu. No, malu. No. Ada satu orang tok guru dia cerita. Ada seorang tok guru dia cerita. Orang ni dah sampai kepada Datuk Mufti dah. Nah, cerita ni di Johor. Tuan-tuan, di Johor. Hak yang duk cerita ni tok guru, tapi dia kata mufti mana wallahu alam, saya tak tahu. Tapi dia kata ada seorang mufti dia kata. Nah, dalam sembahyang dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Kan qul ya ayyuhal kafirun tu kan ayat dia tikrar. Tuan-tuan, tikrar ni ayat yang lagu mana? Ayat yang berulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala. Nah kan tikrar. Ayatnya itu tadi ianya berulang-ulang. Sat jumpa ni, jumpa ni, jumpa ni. Ayat tu pula tadi lebih kurang ya. Nah, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Dan buat selama-lamanya kamu itu tidak akan sembah apa yang aku sembah. Dia pun putar balik macam tu ya tuan-tuan. Jadi, Tok Guru ni cerita. Orang ni dah sampai pada peringkat jadi mufti dah. Nah, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia baca-baca. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Tak jumpa. Tuan-tuan, wala an abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala an abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dah sudah. Tuan-tuan, jangan buat main-main. Kita surah tu pun tak berapa nak hafal, tuan-tuan. Okey, tayyib. Jadi tuan-tuan, saya kalau jadi imam tarawih biasa bawa juzuk yang atas tu. Pasal apa? Kalau terbalik pun tak malu. Kan bukan orang tahu. Kan bukannya orang tahu kita terbalik ke kita salah kan. Cuba kita baca sabbihisma rabbikal a'la tengok. Kita bukannya sangkut pasal terlupa tak terbatuk ah. Sabbihisma rabbikal a'la. Batuk. Orang di belakang ramai. Kan sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa tu dia semua pakat nak sambung semua. Okey tayyib tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala dia hafal setiap daripada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir semua dia hafal itu. Kebanyakan daripada kitab tafsir dia hafal. Jadi kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, makna iqra' adalah suruh manusia ini tadi pi mengaji. Itu makna iqra' tuan-tuan. Bacalah. Apa makna baca? Iaitulah suruh manusia ini belajar, suruh manusia itu tadi kaji. Tetapi tuan-tuan, dalam kita belajar, kita kaji bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Maknanya tuan-tuan, bila kita mengaji itu tadi, jangan sampai kita buat satu keputusan di luar daripada apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebabnya tuan-tuan, ada orang yang apabila dia mengkaji, maka dia duk berasa bahawa diri dia dah pandai dah. Ianya lebih lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey.